Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nurizan bin Muhtarudin dengan bimbingan Dr. Kamal bin Syafi'i sebagai penyedia saya akan membentangkan tajuk artikel saya iaitu cabaran guru matematik pendidikan khas sekolah rendah terhadap penggunaan buku teks matematik di sekolah rendah. Baik, abstrak. Kajian ini bertujuan apa yang dimaksudkan dengan tujuan dia? Cabaran guru matematik pendidikan sekolah rendah terhadap penggunaan buku teks matematik, dan dalam kajian ini saya menggunakan model chip dari Austrian dan Hawking pada tahun 1998. Apakah tujuan kajian ini? Kajian ini memperoleh data dengan cabaran guru terhadap kesesuaian dan keberlaksanaan penggunaan buku teks semakan tahun 1. Kesesuaian, kemampuan dan ketulusan guru dan matematik dalam mengaplikasikan penggunaan buku teks ini semasa aktiviti pembelajaran mereka. Keberlaksanaan tu macam mana? Baik, keberlaksanaan tu kita melihat kepada kepekaan dan kemahiran guru dan murid dalam mengaplikasikan isi kandungan buku teks semasa aktiviti pembelajaran mereka dengan menggunakan DSKP-PK. DSKP-PK itu dokumen standard sekolah rendah pendidikan khas. Kesan kajian ini dapat meningkatkan motivasi guru khususnya dalam menguasai penggunaan buku teks secara berkualiti dan menyeluruh. Berkualiti ni maksud kata guru dapat menggunakan buku teks sepenuhnya semasa aktiviti pembelajaran, di mana guru perlu menguasai isi kandungan secara menyeluruh dahulu, barulah dia akan guna buku teks tu semasa aktiviti pembelajaran dan pengajaran mereka. Baik, kita tengok dari segi pengenalan. Buku teks adalah bahan utama dalam pengajaran dan pembelajaran yang memudahkan mengikut setiap topik. Buku teks merupakan salah satu bahan mengajar yang penting seringkali digunakan oleh kita sebagai guru lah. Buku teks merupakan bahan mengajar. Dalam kandungan dia ada aktiviti yang sesuai dengan aras murid. Baik, buku teks ni bukan buku teks yang bermutu, bukan saya dapat menentukan perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat membina sasiah dan perkembangan rohani murid. Kesesuaian dan keberlaksanaan guru dapat mengaplikasikan isi kandungan dalam buku teks secara menyeluruh. Cabaran guru pendidikan khas dalam memastikan buku teks ini digunakan pakai khususnya dalam kalangan murid. Baik, cabaran guru yang saya bincangkan dalam artikel ini ialah guru menggunakan buku teks, penerimaan murid terhadap penggunaan buku teks itu macam mana. Baik, kita tengok dua perkara itulah, kesesuaian dan keberlaksanaan. Latar belakang kajian saya, penggunaan buku teks selalunya digunakan pakai secara menyeluruh. Dia tidak skip. Setiap kali masuk dalam kelas, kita akan cakap kepada murid-murid, okey murid-murid sila bukakan buku teks dan buat. Itu murid perdana. Okey, bagi murid pendidikan khas pula macam mana? Kita sebagai guru kena jadi guideline kepada murid tersebut dalam penggunaan buku teks. Penggunaan buku teks terhadap kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman pula, dia pun nak dapatkan buku teks ni sangatlah sukar sebab penggunaan pengagihan buku teks tu diberi mengikut kuota sekolah. Kalau murid tu pada suatu masa itu, satu masa itu murid tu satu orang. Lepas tu tahun depan murid yang satu orang tu akan dapat buku teks. Murid satu orang tak akan jadi satu orang, mungkin murid tu akan berpindah dan sebagainya, tak datang ke sekolah ke, ataupun masalah faktor kewangan ke pedalaman ni dia sukar sikit. Tapi kita kena selesaikan masalah tu, bukan kita biarkan murid kita tu tergapai-gapai. Cabaran guru sekolah rendah menggunakan buku teks semasa sesi pembelajaran mereka merupakan seringkali platform terhadap penggunaan buku teks. Guru-guru SBBT sekolah akan mengalami masalah pengagihan buku teks kepada murid semasa semakan baru kurikulum. Bila kita buat semakan baru, kita akan guna buku teks yang lain pula. Bila buku teks yang lain pula, kita nak lupuskan buku teks yang lama tu pun menghadapi masalah sebab kita kena ambil masa yang lama nak lupuskan buku teks. Bukan boleh lupuskan sewenang-wenangnya. Lepas tu, kalau buku teks tak cukup pula, kita terpaksalah kena rolling buku teks, iaitu kita kena pinjam dari sekolah yang berhampiran dengan kita. Okey. Baik, kita tengok dari segi kajian literatur dia. Buku teks lazimnya dikaitkan dengan pembelajaran kaedah penyelesaian operasi. Contohnya kalau saya matematik, kita mestilah menghafal dahulu penguasaan isi kandungan buku teks, baru kita terjemahkan kepada murid kita. Bukan kita bagi seketul kepada murid kita. Murid kita kena faham, dan mereka memang tak faham. Kita sendiri yang kena fahamkan mereka.
Komponen matematik bagi murid pendidikan khas menekankan pendidikan secara umum. Ni kalau kita tengok pendidikan khas, penggunaan buku teks sangatlah terhad. Mereka tidak dapat menguasai sepenuhnya. Jadi kita sebagai guru kena bantu dan bimbing mereka macam mana nak fahamkan kandungan dalam buku teks. KPM pula cakap buku teks sebagai sumber rujukan dalam pembelajaran mereka. Kita kena pastikan kualiti guru terhadap penggunaan buku teks tu mendapat sambutan. Maksud kata guru dapat buat penambahbaikan dari semasa ke semasa tentang penggunaan buku teks. Penguasaan kemahiran numerasi amat berkait dengan potensi otak dan kemampuan dalam mempelajari nombor. Penilaian buku teks potensinya dalam mempengaruhi motivasi dan kefahaman terhadap pembelajaran matematik. Guru perlu menguasai penggunaan istilah-istilah dalam matematik terlebih dahulu sebelum memulakan sesi PNP ni. Macam seperti itu tadilah, kena menguasai dahulu penggunaan buku teks. Masalah dia, sesebuah buku teks diedarkan ke pasaran atau ke sekolah-sekolah, buku teks ni perlu melalui 4 peringkat. Dia bukan kita dapat buku teks tu, memang buku teks tu mentah dari kementerian, tak. Dia melalui fasa-fasa dia. Buku teks, buku-buku rujukan yang tidak terdapat kebahagiaan dalam aktiviti pembelajaran. Maksud kata, kalau kita tengok buku rujukan di pasaraya, ada juga buku rujukan tu berkait rapat dengan aktiviti pendidikan khas. Contohnya kan, buku aktiviti pendidikan khas. Ada juga buku di pasaraya tu jauh sekali dengan DSKP. Kita lah, dia macam mana pun buku teks dah dekat dengan DSKP. Sebab kita kena pegang DSKP sebagai platform kita nak mengajar. Contohnya, Bahasa Melayu mendapati pemilihan buku teks sebagai sumber utama pembelajaran menunjukkan bahawa kesesuaian masih kurang memuaskan. Pengalaman mengajar tidak mempengaruhi pelaksanaan KSA dalam menentukan keberkesanan PNP kita. Perlunya penyelesaian buku teks dibuat berdasarkan umur, tahap keupayaan, pengalaman sedia ada murid, taraf bahasa, kecenderungan serta minat murid. Sebab tu lah buku teks ada semakan. Sebab apa? Sebab kita nak bagi dia buku teks tu dengan tahap penguasaan murid. Macam mana murid pendidikan khas? Kita kena tengok bagi murid tu faham penggunaan buku teks. Sebab itulah selalu ada semakan. Ini objektif kajian saya. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti cabaran guru terhadap keberkesanan penggunaan buku teks semakan tahun 1. Cabaran objektif yang seterusnya, kesesuaian penggunaan buku teks matematik semakan tahun 1. Objektif yang ketiga, kebolehlassanaan penggunaan buku teks matematik semakan tahun 1. Dan objektif yang keempat, pengaruh demografi. Macam kita tengok kawasan pedalaman lah, macam mana penggunaan untuk murid kawasan pedalaman. Itu murid kawasan pedalaman, bagi murid yang tidak minat belajar, macam mana pula? Adakah mereka akan gunakan buku teks? Itu kepakaran kita sendiri. Untuk tujuan apa semua ni? Membantu penguasaan numerasi murid. Ialah buku teks matematik mestilah melibatkan dengan angka, apatah lagi dengan ayat-ayat matematik. Kita kena pandailah menguasai terlebih dahulu penguasaan buku teks, barulah kita boleh ajar. Baik, kita tengok sejauh mana ni persoalan kajian. Sejauh manakah penilaian keberkesanan penggunaan buku teks guru pendidikan khas? Yang pertama, persoalan dia keberkesanan penggunaan buku teks. Lepas tu persoalan yang kedua, kesesuaian penggunaan buku teks matematik semakan tahun 1 KSA fikir. Persoalan yang ketiga, kebolehlassanaan penggunaan buku teks. Persoalan yang keempat, pengaruh faktor demografi. Macam tadilah, untuk apa? Untuk membantu penguasaan numerasi murid berkeperluan pendidikan khas, masalah pembelajaran. Baik, ini kerangka konsep saya. Demografi guru. Lepas tu dikait pula dengan cabaran guru terhadap penggunaan pakej buku teks. Saya pecah kepada dua, kebolehlassanaan dan kesesuaian. Pengajaran kita tengok kebolehlassanaan, tengok dari segi apa? Pengajaran PDP guru dengan pencapaian hasil kerja murid, analisis dokumen. Kesesuaian pula tengok dari segi aras penguasaan murid, kandungan buku teks, DSKP dengan semakkan dia. Untuk apa? Untuk tengok keberkesanan PDP guru. Lepas tu hasil dia sama ada, kita tengok hasil dia tu sama ada tinggi atau rendah. Kalau tinggi, baguslah. Kalau rendah, kita kena buat modul ataupun kita kena buat penambahbaikan terhadap buku teks. Okey. Ini perbincangan tentang cabaran guru. Kebolehlassanaan merujuk kepada tahap fleksibiliti sesuatu perkara yang dijalankan. Kajian kebolehlassanaan bertujuan menentukan kekuatan serta kelemahan.
Kajian terhadap komponen bioteknologi. Ini contoh dalam buku teks biologi mendefinisikan kajian kebijaksanaan sebagai kebolehan guru mengendalikan kaedah pedagogi. Dalam kajian ini, kebijaksanaan kita tengok kepada kepekaan dan kemahiran guru dalam mengadaptasikan isi kandungan buku teks. Cabaran guru pula yang mengajar, cabaran guru pendidikan khas yang mengajar masalah pelajaran untuk melaksanakan isi kandungan buku teks. Ini kebijaksanaan. Kita ada kesesuaian. Kamus Dewan, kesesuaian dimaksudkan perihal sesuatu yang taksirkan kepada kelarasan dan atau kesamaan tentang satu perkara. Fungsi cabaran, guru-guru menerima kesesuaian buku teks sebagai rujukan asas kita ke sekolah. Aspek aktiviti dan latihan telah menunjukkan bahawa guru-guru bersetuju dengan aspek aktiviti dan latihan sebab dia segala penulisan dalam buku teks itu dia dirujuk melalui DSKP. Penggunaan buku teks lebih dajah memudahkan lagi untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran guru. Kesesuaian merujuk kepada kelarasan aspek isi kandungan kurikulum serta reka bentuk dalam persembahan buku teks matematik semakan tahun 1. Ini di segi kita bincang dari kesesuaian buku teks. Kesimpulannya, apa dia kesimpulan dia? Buku teks sebenarnya memberi kesan yang bernilai sebagai panduan, rujukan, sokongan dalam proses PDP kita, sama ada dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Guru hendaklah mempunyai kemahiran yang baik dalam memastikan PDP guru dapat dijalankan secara berkongsi dengan menggunakan buku teks. Buku teks, guru sebenarnya dapat menarikkan minat murid melalui penggunaan buku teks dengan bijak. Itu dari segi kebijaksanaan guru dalam mengendalikan penggunaan buku teks. Okay. Murid dapat dipertingkatkan tahap dengan lebih baik khususnya murid masalah pelajaran. Dalam buku teks masalah pelajaran banyak aktiviti yang menarik yang boleh digunakan oleh murid. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan lagi motivasi guru semasa penggunaan buku teks matematik pada masa akan datang. Itu saja pembincangan saya pada hari ini. Ini merupakan rujukan saya. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.